Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka, awal bicara. Selamat datang kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menghadiri sesi wawancara bersama salah seorang guru kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 1. Sebelum memulakan sesi wawancara kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, Siti Nur Amira Izzati Syairah binti Muhammad Noor, dan turut bersama saya ialah ahli kumpulan saya iaitu Siti Aina Natasha binti Muhammad Yuti, Lukman bin Ibrahim Syamsul Kamal, Muhammad Johan Arif bin Muhammad Zaki, dan guru yang akan menjawab segala persoalan kita pada hari ini ialah Cik Nur Aisyah binti Daud, iaitu guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 1. Apa khabar Cikgu Aisyah? Khabar baik, terima kasih. Tujuan wawancara ini diadakan ialah untuk kami menyiapkan tugasan kami iaitu mengenai apakah kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang diaplikasikan oleh kaunselor atau guru bimbingan di institusi pendidikan. Jadi kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kaunselor atau guru bimbingan melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling berdasarkan kemahiran-kemahiran kaunseling sehingga berjaya membantu pelajar. Soalan pertama daripada saudari Aina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu. Baik, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama iaitu mengenai kemahiran yang pertama. Itu kemahiran mendengar. Bolehkah Cikgu terangkan dengan lebih lanjut mengenai kemahiran yang pertama ini? Okey, baiklah saudari Aina. Soalan pertama ialah mengenai kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dalam sesi kaunseling. Okey, jadi sebagai seorang kaunselor, kita perlu meluangkan masa untuk mendengar daripada mencelah ataupun menyampuk percakapan klien ketika mereka sedang bercakap. Kemudian, gerak-gerik klien semasa bercakap juga harus dilihat dan didengar kerana segala tingkah laku klien akan memainkan peranan penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya. Okey, seterusnya, semasa menggunakan kemahiran mendengar ini, segala gerak-geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan perasaannya yang sebenar kerana ia termasuk dalam perasaannya, termasuk dalam perasaan, pemikiran, mental dan fizikal klien itu sendiri. Jadi, ia akan menunjukkan sama ada klien berada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya. Okey, itu sahaja. Okey, kita berganjak ke soalan yang seterusnya. Bagaimana pula dengan kemahiran empati? Boleh cikgu berikan maksud dengan lebih mendalam tentang kemahiran ini? Okey, baiklah saudari Amira. Empati ialah sifat bagi seorang kaunselor di mana kaunselor boleh memasukkan dirinya ke dalam situasi klien ataupun situasi pelajar itu. Tujuannya untuk memahami pengalaman dan masalah yang dihadapi oleh klien. Ataupun empati ialah satu keadaan mental seseorang yang merasakan pemikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan situasi orang lain. Oleh itu, kemahiran empati ini merupakan salah satu kemahiran asas semasa proses kaunseling dijalankan antara kaunselor dan klien. Tujuan kemahiran empati dalam bimbingan dan kaunseling ialah untuk memudahkan kaunselor membantu klien menyelesaikan masalah. Tetapi, empati terhadap situasi klien atau pelajar tidak boleh melepasi tahap profesional seorang kaunselor. Sebagai contoh, pelajar dia datang berjumpa dengan kaunselor dalam keadaan yang menangis ataupun terlalu sedih. Seseorang kaunselor ni haruslah menunjukkan rasa sedih, simpati dan rasa faham terhadap pelajar. Tetapi tidak boleh terikut-ikut dengan emosi klien ataupun emosi pelajar itu sehingga mengganggu proses kaunseling kita. Okey, contohnya pelajar itu bercerita. Jadi salah satu reaksi kita untuk menunjukkan kita
empati ialah saya tahu perasaan dan keadaan kamu itu sukar. Jadi itu sahajalah apa yang saya boleh terangkan mengenai empati. Baiklah, terima kasih Cikgu Nik Nur Aisyah untuk jawapan kemahiran empati. Seterusnya, sebagai seorang kaunselor, bagaimana pula dengan kemahiran membuat refleksi? Apakah kemahiran ini penting untuk sesi kaunseling? Dan boleh Cikgu terangkan bagaimana contoh pelaksanaannya? Okey, baiklah. Kemahiran refleksi saya bagi maksud kemahiran refleksi. Kemahiran refleksi merupakan satu imbasan kembali semula isi percakapan klien, perasaan yang tersirat dan idea-idea daripada pengalaman klien ataupun daripada cerita klien. Sebagai contoh, dari segi latar belakang klien, sejarah keluarga klien, komuniti setempat klien. Melalui kemahiran ini, kaunselor akan lebih memahami perasaan klien di samping memberikan fokus kepada kaunselor tentang idea baru yang disampaikan oleh klien dan memberikan keyakinan kepada klien bahawa kaunselor ni dia sedang memberikan perhatian kepada cerita klien. Okey, refleksi terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama refleksi isi, refleksi perasaan dan refleksi pengalaman. Saya akan bagikan contoh situasi bagi refleksi isi. Apa yang kaunselor tu boleh bagi reaksi untuk refleksi isi ialah contohnya klien bagi tahu saya rimas dan bengang dekat rumah. Kalau dekat sekolah pun sama. Okey, jadi kaunselor boleh bagi tahu, boleh bereaksi macam ni. Jadi Azmi fikir masalah ini bermula dari rumah hinggalah ke sekolah. Okey, untuk refleksi kedua ialah refleksi pengalaman. Sebagai contoh, klien berkata, geram sangat. Dia orang mempermainkan saya dan buat saya seperti orang bodoh. Okey, jadi kaunselor boleh bereaksi. Jadi Azmi geram. Jadi Azmi geramlah dengan gelagat mereka terhadap Azmi ya. Refleksi pengalaman pula ialah contohnya klien berkata sejak peristiwa tersebut saya rasa seperti saya disisih oleh adik saya. Dia buat saya macam orang luar dia buat saya macam orang luar langsung. Dia tidak pedulikan kepada teguran saya. Saya sedih sangat. Okey, jadi kaunselor dia boleh bereaksi. Anda merasa sedih sangat bila adik anda menyisihkan anda dan tidak mempedulikan anda. Okey, itu contoh-contoh refleksi yang dapat saya tunjukkan dalam kemahiran refleksi. Baik, terima kasih Cikgu Aisyah atas penerangan yang cukup padat itu. Baik, soalan seterusnya ialah mengenai kemahiran yang keempat, iaitu kemahiran mendapatkan penjelasan dan parafrasa. Boleh Cikgu jelaskan bagaimanakah kemahiran ini dilaksanakan dan apakah tujuan kaunselor menggunakan kemahiran ini? Okey, kemahiran penjelasan. Okey, dalam mendapatkan penjelasan ini berlaku apabila pihak kaunselor tidak memahami konteks sesuatu perkara secara menyeluruh dan perlu meminta penerangan dengan lebih spesifik daripada klien. Jadi, kaunselor meminta klien untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut apabila ada unsur ketidaksefahaman daripada diri kaunselor dan klien. Kita boleh cakap contoh menggunakan kemahiran penjelasan ialah boleh kamu ulang ataupun boleh kamu terangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Itu contoh kemahiran mendapatkan penjelasan. Okey, seterusnya ialah kemahiran profasa kan. Okey, kemahiran untuk membuat profasa ialah melibatkan reaksi kaunselor berdasarkan pemerhatian tingkah laku klien dan pemahaman kaunselor daripada penceritaan klien tersebut. Okey, pihak kaunselor dapat menyatakan ayat ringkas dan dengan padat dan tepat berkenaan masalah klien daripada hasil buah fikiran kaunselor. Tujuan utama kemahiran profasa adalah untuk memudahkan pentafsiran antara kaunselor dan klien. Okey, terima kasih Cikgu atas jawapan itu. Soalan seterusnya ialah mengenai kemahiran menyoal dan konfrontasi. Bolehkah Cikgu jelaskan dengan lebih lanjut
tentang kemahiran ini dan apakah maksud bagi kemahiran ini? Okey, ini merupakan salah satu kaedah yang banyak digunakan dalam sesi kaunseling kerana ia merupakan cara yang paling cepat untuk mendapatkan maklumat daripada klien. Tamsilnya, kaunselor mengemukakan soalan kepada klien untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Klien dapat mengimbas kembali kronologi masalah mereka dengan pertanyaan soalan daripada kaunselor. Okey, terdapat dua bentuk soalan yang digunakan dalam sesi kaunseling, iaitu yang pertama ialah soalan tertutup dan soalan terbuka. Soalan tertutup ialah sebuah pertanyaan yang hanya melibatkan satu atau beberapa perkataan sahaja dan jawapannya dapat memberikan informasi yang spesifik. Contohnya, kaunselor tanya, pada waktu bilakah perkara ini berlaku? Jadi klien dapat menjawab persoalan itu dengan direct. Okey, soalan yang kedua ialah apakah awak menjadi punca berlakunya pergaduhan ini? Okey, bagi soalan terbuka pula ialah sebuah pertanyaan yang memerlukan jawapan yang terperinci, penjelasan dan penerangan yang panjang daripada klien. Okey, contohnya, bagaimanakah pergaduhan ini boleh berlaku? Ataupun bolehkah kamu kongsikan masalah yang dialami oleh kamu? Okey, untuk kemahiran konfrontasi pula, ia merupakan suatu pencegahan antara apa yang diperkatakan oleh klien mengenai dirinya dengan tindakan yang dilakukan olehnya. Kemahiran ini boleh berlaku apabila terbentuk perhubungan yang baik di antara klien dan kaunselor. Kita ambil satu ciri-ciri konfrontasi, iaitu tingkah laku yang bercanggah dengan apa yang diceritakan. Contoh situasi, klien bercerita tentang sesuatu perkara yang gembira tetapi bernasib baik dan dia kelihatan sedih semasa menceritakan peristiwa tersebut. Jadi, konfrontasi yang kaunselor boleh lakukan ialah sewaktu kamu bercerita mengenai berita sedih yang menimpa kamu sehingga hari ini, tetapi saya lihat kamu agak sedih dan kecewa sambil bercerita. Apakah apakah perasaan sebenar yang kamu alami ketika kamu bercerita? Itu contoh kemahiran konfrontasi. Baik cikgu, terima kasih atas penerangan mengenai kemahiran menyoal dan juga konfrontasi. Baik, soalan terakhir mengenai kemahiran membuat kesimpulan dan keputusan. Baik, apakah kemahiran ini perlu dilaksanakan dan apakah impaknya kepada pelajar melalui kemahiran ini? Okey, saya akan terangkan dengan lebih ringkas agar mudah untuk kamu semua faham. Kesimpulan ini sangat penting kerana ia dapat menyimpulkan segala perkara yang diperkatakan oleh klien. Tak kiralah keputusan bagi setiap isi yang diperkatakan ataupun kesimpulan terhadap keseluruhan sesi kaunseling. Kemahiran membuat kesimpulan ini bertujuan untuk mendidik klien serta mengimbas kembali apa yang telah dibincangkan semasa sesi kaunseling itu berjalan. Suatu kesimpulan boleh dilakukan di akhir sesi kaunseling untuk merumuskan segala perbincangan sewaktu sesi kaunseling berjalan. Okey, kita beralih kepada sesi membuat keputusan pula. Proses membuat keputusan merupakan sebuah pelan tindakan yang diambil oleh klien dengan bantuan yang kaunselor telah berikan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh klien. Oleh itu, suatu keputusan yang dipilih itu mestilah realistik, iaitu boleh dicapai oleh klien supaya dapat memudahkan klien membuat tindakan. Itu sahajalah mengenai kemahiran membuat keputusan. Baiklah cikgu, terima kasih atas penerangan itu. Sampai di sini saja sesi wawancara kita pada kali ini. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Cikgu Aisyah atas kesudian meluangkan masa untuk menjawab soalan daripada kami. Segala yang dikupas dapat sedikit membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang wawancara ini berlangsung. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut serta pada hari ini. Saya sudahi wawancara kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serangkap pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Dan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.